Al-Imam Syafi'i pada zaman itu berinteraksi dengan golongan Quraniyun, golongan anti hadis. Kalau orang Arab dipanggil Quraniyun, golongan yang pakai Quran aja. Tapi kita kat Malaysia kita panggil anti hadis, sebab golongan Quran ni macam kita iktiraf dia ikut Quran, sedangkan dia tak ikut Quran pun. Dia kata dia ikut Quran sebab Quran suruh pakai hadis. Bukti Quran suruh pakai hadis, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha. Kami tidak jadikan kiblat yang sebelum ini engkau pandang kepadanya wahai Muhammad. Peristiwa ini berlaku ketika mana pertukaran kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullah. Allah Subhanahu wa taala bila suruh orang-orang mukmin ni pindahkan arah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram, Allah Taala kata wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha. Kami tidak jadikan kiblat yang sebelum ini kamu memandangnya. Maksudnya apa? Arahan pandang ke Baitul Maqdis tu arahan Allah. Arahan tukar pun arahan Allah. Tapi tuan-tuan cuba cari dalam Quran, mana ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala suruh pandang Baitul Maqdis? Tak ada. Dalam Quran tak ada ayat yang Allah Ta'ala kata kamu kena tengok Baitul Maqdis. Tak ada. Yang ada suruh tukar. Kemudian Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, yang kamu pandang Baitul Maqdis tu pun kami jadikan, yang kamu pandang tu arahan kami. Maka para ulama seperti mana yang disebutkan oleh Syekh, saya lupa nama pengarang kitab tu, nama dia, tapi nama kitab tu Hujjatus Sunnah. Dia mengatakan, Syekh Abdul Khaliq, dia mengatakan ini bukti daripada Allah Azza wa Jal yang mengatakan arahan Nabi juga arahan Allah. Sebab yang mengarahkan orang-orang Islam ni untuk pandang ke Baitul Maqdis itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengarahkan orang Islam bila salat pada peringkat awal untuk pandang ke Baitul Maqdis, Nabi. Sebab tak ada dalam Quran. Pastinya datang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, perasaan untuk tukar arah kiblat ke Kaabah tu kuat bagi Nabi. Kerana pada peringkat awal, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat memandang ke Baitul Maqdis, waktu Nabi di Mekah tak rasa berat sangat. Sebab Baitul Maqdis tu di arah utara. Madinah pun di arah utara. Jadi kalau memandang Baitul Maqdis, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam salat nak menghadap Baitul Maqdis, Nabi boleh juga ke arah Kaabah sambil memandang ke Baitul Maqdis. Tapi bila Nabi SAW sampai ke Madinah, Madinah tengah-tengah di antara Mekah dengan Baitul Maqdis. Nak pandang Baitul Maqdis tak boleh pandang Kaabah. Nabi kena belakangkan Kaabah. Maka perasaan itu menjadi berat bagi Nabi SAW. Jadi beban bagi Nabi SAW. Masa tu orang Yahudi pun dah bercakap, orang-orang Quraisy pun dah bercakap. Maka akhirnya Nabi SAW minta pada Allah Azza wa Jal untuk tukar kiblat. Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan. Maka sunnah Nabi SAW ini merupakan hujjah dalam agama. Maka sebab itu kita digelar sebagai Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan yang berada di atas sunnah dan golongan yang berada di atas metodologi jamaah. Siapa itu jamaah? Jamaatus sahabah. Kenapa golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah dipanggil Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kerana kita berpegang di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.